Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Dan seperti biasa, kita dalam malam puaka akan berkongsi dengan korang semua geng-geng puaka yang sempoi. Kalau nak tahu korang sempoi tak sempoi, tekan button subscribe terlebih dahulu. Aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah pun subscribe kepada Zaf Channel. So pada hari ni tak nak lengah masa. Macam yang korang nampak, aku dekat outdoor dan aku buat-buat tak nampak je macam orang sebelah aku ni macam pokok kan. Dan seperti biasa, seperti yang korang semua dah tahu ataupun dah kenal lah, aku ditemani oleh seorang crime YouTuber. Tak lain tak bukan Nas Winchester. What's up? Assalamualaikum semua. Zaf buat apa? Kenapa Nas duduk sebelah? Sebab aku dengan dia tengah berjalan-jalan. Orang cakap ambil angin. Tengah-tengah ambil angin, tiba-tiba member payunglah satu cerita seram. Terpaksa mat, tak pasal. So aku berada di Taman Botani Kuala Lumpur yang cukup indah. Cuaca pun cantik Nas? Baik. Memang baik gila guys. Tetapi kita akan bawa korang semua geng puaka dan juga Nas menyelami misteri di sebalik kampung yang dipanggil Kampung KSK. KSK Nas. KSK Yes. Dia pelik sikit. Lepas tu ada misteri di sebalik nama KSK. Walaupun nama dia macam apa benda kan. Tetapi memang misteri bro. So tak nak lengah masa. Nas pun dah ready. Aku harap korang semua dah ready. Kita dengarkan aku bercerita apa misteri di sebalik Kampung KSK guys. Let's go. September 2007. Dan pada tarikh itulah orang cakap tarikh keramat lah untuk seorang lelaki yang baru berusia 31 tahun yang bekerja di Kuala Lumpur pada masa tersebut lah. Jadi kenapa 14 September? 14 September ni dikatakan hari yang aku boleh cakap cukup indah lah untuk seorang lelaki yang lebih dikenali sebagai Roy di kalangan kawan-kawan dia. Jadi Roy ni pada 14 September itulah dia berkenalan dengan seorang wanita yang dipanggil Intan. Dan Intan ni dapat menarik ataupun memikat hati dia dengan perwatakan yang menarik, dengan perwatakan yang aku boleh cakap idaman Roy lah pada masa tersebut. Cantik pun, sejuk mata memandang apa semua. Jadi Roy ni pun suka. So nak dipendekkan cerita, pada waktu tu Roy yang bekerja di tengah-tengah pusat bandar Kuala Lumpur menjalinkan hubungan dengan si Intan ni. Sedar tak sedar dah pun 3 tahun. So dia dah menjalinkan hubungan dengan si Intan ni selama 3 tahun. Jadi aku rasa lah macam kau jugalah. Kalau hubungan ni orang cakap tak larilah daripada gaduh. Betul tak? Ada masa kau bergaduh, ada masa engkau kan, rasa macam tak sabarnya nak apa kehubungan yang seterusnya kan. So itulah apa yang Roy rasa pada masa tersebut. Tetapi perasaan tu aku boleh cakap lebih kepada Intan. Bila perempuan ni bila dah terlalu lama menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki, ada memang nak ke arah alam perkahwinan lah aku boleh cakap. Sampailah satu hari Roy ni dia ajak buah hati dia si Intan ni untuk teman dia pergi makan makan malam lah pada masa tersebut. Jadi Roy ni pergi menjemput Intan dekat rumah si Intan ni. Intan ni pula tinggal dengan kawan-kawan dia. Biasalah Intan pun bekerja dekat area Kuala Lumpur juga. Jadi dia office dia sediakan dia satu rumah. So dia duduk dengan office mate dia lah dekat rumah tu. So Roy pada hari tersebut dia jemput si Intan ni, bawa dia dekat tempat makan western. Sedap. Sedap. So bila cakap western, kita akan terbayang mahal. Tak Mat, ini western yang RM10 punya, chicken chop RM10 punya. Murah punya. Biasalah kita yang Roy ni pun bukanlah kerja yang tahap mewah mana, tetapi nak bersederhana tu bawa lah Intan ni pergi makan biasa-biasa macam tu kan. Sambil ditemani oleh orang jalan belakang dia. Bishang. Sorry guys, serius sikit. Apabila dekat tempat makan tu, Roy ni tengah menjamu selera. Dia order steak, si Intan ni order chicken chop. So makanlah sambil tu berborak. Perasaan Roy pada masa tersebut ceria, happy kan. Orang cakap bila jumpa buah hati selepas penat bekerja tu, penat tu hilang.
Tetapi tiba-tiba segalanya berubah apabila Intan mula menanyakan Roy ni satu soalan. Soalan. Tetapi bagi seorang lelaki, soalan yang Intan ni tanya adalah soalan maut. Soalan maut. Soalan dia lain macam. Macam mana tu? Tiba-tiba tengah makan, tengah Roy ni menikmati steak yang dia order yang berharga RM10 tu tadi. Tiba-tiba Intan ni tanya dia, "B, bila B nak bawa sayang balik rumah B?" Roy ni tergamam. Dalam hati dia yang penuh ceria tadi tiba-tiba menjadi suram sikit. Suram ada, nervous pun ada. Lepas tu dia tanya si Intan ni, Rumah mana? Apa maksud sayang?" So Intan ni pun reply lah, "Alah B, janganlah buat-buat tak tahu B. B dah jumpa dah family sayang kan, dan family sayang pun dah okey, dah rapat sangat dah dengan B. Tapi bila B nak bawa jumpa keluarga B pula, kan, nak kenalkan sayang dekat keluarga B pula." Jadi pada masa tersebut si Roy ni rasa yang dia dah terjerat dalam satu permainan membawa maut. Kalau dia salah jawab, settle. Sebab apa? Sebab di dalam hati dia bukanlah seperti apa yang Intan gambarkan. Di dalam hati si Roy pada masa tersebut adalah kerisauan yang teramat sangat apabila si Intan ni nak berjumpa keluarga Roy ni yang duduk dekat kampung pada masa tersebut. So Roy ni dia terpaksa ambil langkah bijak. Dia terpaksa berfikir apa jawapan yang patut dia kasih kat si Intan ni tadi. Jadi Roy ni cakap, "Sayang, macam ni, bukan B tak nak bawa sayang balik kampung, tapi macam sayang tahulah, B ni ayah dah tak ada. Ayah dah lama meninggal dunia. Tinggal mak je." Jadi apabila dengar ungkapan tu terkeluar daripada mulut si Roy ni tadi, si Intan ni hati dia terus menjadi serba dan sayu. Adakah dia salah cakap ke pada masa tersebut kan? So dia minta maaf dekat si Roy ni. "Sorry lah B, sayang bukan nak ingatkan B tentang ayah B. Tetapi kalau kita nak moving forward dalam relationship ataupun perhubungan kita ni, tak ke patutnya B bawa sayang jumpa mak B. At least daripada situ bolehlah kita ke arah yang lebih baik, iaitu ke alam perkahwinan lah lepas tu." Tapi time ni dia tak tunang pun tak apalah. Macam tu lah, baru nak orang cakap bawa berkenalan macam tu lah kan. Jadi apabila Intan dia dah kasih soalan maut macam tu, lepas tu dia counter attack, Roy pada masa tersebut dia rasa dia dah menang lah. Tetapi bila Intan cakap macam tu, dia fikir betul lah juga, sampai bila yang dia nak meneruskan hubungan tanpa bawa si Intan ni jumpa mak dia kat kampung. Jadi time tu dia rasa untuk aku menang game ni, aku kena matikan terus. Sampai situ. Jadi Roy ni dia cakap dekat si Intan, "Macam ni lah sayang, biar B tanya mak B dulu macam mana. Kalau mak B okey, bolehlah nanti B bawa sayang balik kampung jumpa mak dan keluarga B." Apabila Roy cakap macam tu, si Intan ni kembali ceria dan senyum. Dan si Intan ni dia sambung balik makan. Macam aku cakap tadi, diorang nak dinner kan. So dia sambung balik makan. Dan Roy pada masa tersebut selesai saja makan, selesai saja dah dinner apa semua, dah keluar jalan-jalan, hantar si Intan ni pulang. Dia rasa dia dah menang. Dia rasa sebagai seorang lelaki, yes, Happy lah member. Happy. Aku dah win game pertama. Kemenangan yang pertama, kita dah menang. Sampailah seminggu Roy ni menjalani kerja dia macam biasa. Pada minggu seterusnya, sewaktu dia dekat office, dia tengah bekerja lah time tu dalam pukul 3 petang macam tu. Tiba-tiba dia tengah sibuk buat kerja. Tiba-tiba handphone si Roy ni berbunyi. Dung teketak dung dung teketak dung dung teketak. Lagu dangdut man. Macam ya. Play macam Roy. Ringtone, Yes. Dia memang suka. Muka ganas si Roy ni tapi lagu dangdut. Apabila dia mencapai handphone dia, dia tengok dan nombor yang tertera tu, Roy cukup kenal nombor tu. Teramat kenal. Jadi bila aku cakap teramat kenal, adalah seseorang yang memang Roy ni rapat sangat. Dan apabila dia jawab telefon tu, rupa-rupanya yang call tu adalah mak Roy yang berada dekat kampung pada masa tersebut. Tetapi sewaktu Roy jawab panggilan mak dia, pada waktu tu dalam hati dia risau sebenarnya. Risau sebab apa? Okey,
risau sebab kebiasaannya mak dia ni tahu yang Roy ni bekerja sampai lewat petang, iaitu sampai pukul 7. So selalunya mak dia akan call si Roy ni pada belah malam. Lepas balik rumah semualah, saya settle Yes, semua. betul, lepas dah settle semua. So apabila si Roy ni dapat panggilan pukul 3 petang daripada mak dia, dia risau sebab kenapa mak aku call pukul 3 petang? Adakah sesuatu berlaku? Kan, mak sakit ke apa ke? So dia jawab tu dalam keadaan resah dan risau. So dia tanya, "Assalamualaikum mak." Lepas tu mak dia jawab, "Waalaikumsalam. Roy, tengah kerja ke?" Soalan klise, walaupun kau dah tahu, sama je Mat. Malaysian punya style memang macam tu, dah tahu tanya lagi kan. So Roy pun dia tak endahkan soalan mak dia, dia terus tanya, "Mak okey ke? Kenapa mak? Kenapa mak call Roy waktu macam ni?" So mak dia cakap, "Roy, relax. Jangan gelabah Roy. Okey? Jangan gelabah sangat. Mak nak cakap ni satu-satu Roy." So Roy ni kembali tenang balik. So Roy cakap, "Okey mak, kenapa mak? Ada apa-apa ke mak?" "Macam ni, mak nak tanya Roy. Dengar cerita Roy nak bawa menantu mak balik kampung. Betul ke?" Mak dia tahu. Mak dia tahu. So macam reaction muka kau ni, macam tu lah muka Roy. Roy macam dia tak tahu nak cakap apa. Dia masih pegang telefon bimbit tetapi dia tergamam. Dia terkaku. Dia baru je nak counter attack, dah menang lawan girlfriend, tiba-tiba mak pula attack. Mak pula attack. Macam tu. Mana mak tahu ni? Kan? Alah, tak payahlah nak gebang dengan mak. Mak dia kata, tak payah nak gebang dengan mak. Mak tahulah. Bilanya Roy? So dalam hati Roy time tu dia macam, "Astaghfirullahalazim. Biar betul mak aku tahu ni." So Roy tanya lagi, "Mak, Roy serius ni mak. Macam mana mak tahu?" "Macam ni, akak kau kan dia rapat dengan si Intan tu. So akak lah cakap, si Intan tu cakap Roy nak bawa balik jumpa mak." So apabila si Roy tu dengar macam tu, hati dia masih lagi nervous, berdebar, tapi dia rasa macam kurang ajar tu kakak aku ni. Dan dia terlupa. Baru dia terfikir macam, aku lupa nak beritahu kakak aku tentang hal ni. So kemenangan yang dia rasa dia menang tadi, Intan ni pandai. Rupanya Intan ni terlebih dahulu dah call dah kakak si Roy. Dan kakak si Roy ni lupa nak beritahu, dia tinggal bersama mak Roy dekat kampung. Satu rumah. Intan dah terlebih dahulu call kakak dia bagi tahu yang rupa-rupanya Roy ni dah setuju kononnya nak bawa dia balik kampung. Dia excited lah tu kan. Dia excited. Kakak Roy. Yes, betul. Jadi apabila macam tu, Roy rasa yang okey, tak ada dah jawapan yang dia boleh kasih mak dia. Bagi dia time tu, pada masa tersebut, dalam fikiran dia, Allahu Akbar. Walaupun berat hati dia, tetapi bagi dia, inilah pengakhiran, aku dah tak boleh dah nak berdolak dalik. So Roy ni cakap kat mak dia, macam ni lah mak, pasal Roy nak bawa si Intan balik kampung jumpa mak tu. Minggu depan, kalau tak ada banyak kerja, Roy apply cuti, and insyaAllah lah, kalau tak ada apa, Roy bawa lah menantu mak tu balik jumpa mak. So apabila mak dia dengar macam tu, seorang mak kan nak jumpa bakal menantu, excited. Happy, excited kan. So mak dia pun cakap, okey lah kalau macam tu. Tapi mak dia cakap, mak dia pesan, sebelum kau balik tu, Roger lah dulu, call lah mak kan. Malulah kalau tak masak sedap-sedap untuk menantu mak kan. Biasalah mak-mak kan. Lagi pula menantu pertama macam tu kan. So Roy ni pun okey lah, tak apalah kan. Setujulah. Bertambah pula dengan orang belakang ni, setujulah kan. Berjalan pula. Ramailah. Kita break dulu, kita jumpa selepas ni guys. Jadi hari pun berlalu, daripada satu hari ke satu hari Makin dekat lah. makin dekat. Potong terus Mat. Makin dekat lah, senang cerita kan. Member nak sangat. Okey, makin dekat. Sedar tak sedar, pejam celik, hari yang dijanjikan telah pun tiba. Pagi tu, awal-awal pagi, lepas subuh, phone si Roy dah berbunyi. Intan dah call dia, tanya, "B, petang kan jadi tak nak balik kampung?" So Roy cakap, "Sayang, awalnya awak call, saya baru nak pergi kerja ni. Ya, jadi saya dah minta kat bos half day, saya dah apply cuti. Petang kan saya jemput awak lah kat rumah." So si Intan ni, "Betul ke B? Serius lah B kan?" Okey. Intan tunggu kat rumah You tak sabarnya nak jumpa mak B apa semua kan. So si Roy ni
dia tak senyum pun. Bagi dia tak happy pun sebenarnya. Sebab ini bukanlah satu benda yang dia dah plan lama, tapi sebab terpaksa kan. So Roy pun meletakkan telefon, dia pun pergilah kerja macam biasa. So habis dia kerja petang tu, sebab Roy ambil half day, dia balik ke rumah, pack barang apa semua, dan terus bergegas ke rumah si Intan, nak jemput si Intan ni. Sampai je depan rumah, Roy pun capai telefon bimbit dia, handphone dia, call, sayang, B dah sampai ni depan rumah. Oh, kejap B, nak siap kejap. B tunggu kejap boleh dalam kereta? Boleh. Lagi satu mistake, Mat. Lagi satu mistake. Sebab kalau korang semua perempuan ataupun girlfriend, tak kisahlah, termasuklah mak korang pun, kalau dia cakap kejap, tunggu kejap kejap dia setengah jam, Mat. Silap, mistake. Mistaken, tak intelligent, Mat. Okey. Dia tunggu sampai setengah jam daripada on kereta sampai Roy ni dah matikan enjin, buka tingkap. Punya lama. Dia hisap rokok dulu apa semualah. Intan keluar dengan keadaan yang penuh ceria, tetapi tak tahu apa hal punya lama sebab dia bawa satu beg kecil je. Macam nak balik berapa hari je, kecil je. So Roy ni malaslah nak tanya apa semua. Bawa masuk dalam boot barang-barang si Intan ni tadi dan masuk ke dalam kereta untuk meneruskan perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan tu, yalah, si Intan ni memang dah lama sangat dia nak jumpa keluarga Roy ni. Jadi dia excited. Segala topik, segala bentuk perbualan si Intan ni cakap. Tak sabar kan. Time tu pun dah berhenti pergi beli makanan apa semua kan. Sambil bercakap, sambil makan apa semua. Berceritalah happy. Tak sabarnya nak balik kampung B. Kampung B macam mana? B, mak B macam mana? Rumah B macam-macam lah, Nat. Panjang gila dia tanya. Tetapi apa yang korang semua perlu tahu, dalam fikiran Roy pada masa tersebut, dia dah mengelamun. Dia dah fikir kerisauan dia. Dia dah fikir, adakah ini sesuatu yang betul untuk aku bawa si Intan ni balik ke kampung aku? Adakah Intan boleh terima keadaan kampung aku? Cuma satu soalan sahaja. Dalam banyak-banyak yang si Intan tu cakap, hanya satu soalan saja yang Roy ni tujukan kepada Intan. Sayang tak kisah ke nak balik kampung, lepas tu tinggal dekat kampung? So si Intan ni dia agak terkejut, tapi pada masa yang sama dia macam berseloroh dengan si Roy ni. Alah, sambil tergelak semua. Alah B ni, kan sayang pun kan orang Perak, kampung juga, bukannya bandar sangat. So Roy ni dalam hati dia, yelah memang kampung, tapi kau duduk kat Ipoh, bukanlah kampung sangat, kau duduk bandar. Aku punya kampung ni kampung betul. Tapi bila dah dijawab oleh si Intan macam tu, si Roy ni dia sambung balik mengelamun, dia sambung balik mendiamkan diri. Sebaik sahaja dah nak sampai di Sempang untuk masuk ke kampung Roy, Roy pun belokkan kereta dia keluar daripada jalan utama dan belok ke belah kiri menghala ke kampung dia, kampung KSK ni tadi. Jam pada masa tersebut dah menunjukkan pukul 7, dah nak pukul 7. Dah 6 lebih, dah nak pukul 7. So keadaan korang boleh bayang dia dah senja-senja macam tu tau. So dia drive masuk daripada jalan highway yang cantik, dah mula jalan kecil, jalan kampung lah aku boleh cakap. Di kiri dan kanan adalah semak dan sesekali dia akan lalu ladang kelapa sawit untuk menghala ke kampung KSK, kampung si Roy ni tadi. So Intan, seperti yang kita tahu, seorang yang daripada awal aku cakap dia excited, popek. Apabila masuk saja ke daerah ataupun kawasan kampung si Roy ni tadi, si Intan ni mata dia pandang keluar untuk tengok keadaan kampung. Tetapi tiba-tiba dalam hati si Intan ni, dia terkejut. Dia terkejut sebab mata dia apabila dia pandang kiri dan kanan jalan, dia nampak begitu banyak batu yang berwarna putih di kiri dan kanan jalan. Bila aku cakap di kiri dan kanan jalan ni, ini termasuk juga di kampung si Roy ni, dia jarak daripada satu rumah ke satu rumah kampung lah. Jarak lebih kurang 50 meter ke 100 meter daripada sebuah rumah kampung ke lagi satu sebuah rumah kampung. Jauh betul. Jauh. So rumah papan macam tu lah. So kita boleh bayangkan kampung si Roy ni memang betul-betul kampung. So apabila si Intan ni dah nak senja tu, dia nampak banyak batu berwarna putih, bukan sahaja di kawasan hutan-hutan atau tepi-tepi jalan, tetapi di kawasan rumah-rumah orang tu juga ada juga batu-batu putih ni. Seram. Kan?
apa batu putih ni kan? Kita pun tanya sepanjang apa? jalan lah kiranya. Sepanjang jalan. Tetapi dia bukan tersusun. Dia berselerak. Sana ada. Tapi banyaklah. So intan ni daripada mata dia melilau pandang keluar, dia dah mula menundukkan kepala dia, pandang ke arah kaki dia je. So bila si Roy ni menjeling ke arah intan, dia nampak dan dia tahu intan dah mula tak sedap, intan dah mula takut. Jadi si Roy ni dia ambil langkah untuk mendiamkan diri dan hanya fokus kepada pemanduan pada masa tersebut. Dan pada masa ni Roy dah tekan kuat sedikit pedal minyak dia tu supaya dalam hati dia, Astaghfirullahalazim, tolonglah janganlah si Intan ni tanya aku apa-apa. Dia tak nak si Intan ni tanya dia apa-apa tentang apa, maybe tentang apa yang Intan nampak dekat sepanjang jalan ke apa. Tapi Roy tahulah apa sebenarnya yang Tahu. Intan ni takut. Yes, sebab itulah Roy daripada awal dia tak nak, selagi boleh dia tak nak si Intan ni datang ke kampung dia. Pada masa itulah. So apabila dah menekan pedal minyak kuat sikit, dia pun meluru masuk dan lagi sekali dia terpaksa belok ke arah kanan untuk betul-betul berhenti di kawasan rumah si Roy ni tadi. Jadi daripada jauh Roy ni nampak ada satu rumah papan yang agak lama, berwarna biru, tersergam indah. Dan dalam hati Roy, walaupun dia rasa sebersalah, dia rasa tak sedap, dia rasa risau, tetapi apabila dia nampak rumah biru, nampak rumah mak dia tu, hati dia ada sedikit rasa gembira lah. Sebab lagi-lagi pula dia lama dah tak balik ke kampung kan. Dia pun sampai saja, dia parking kereta dia betul-betul di hadapan tangga rumah dan Roy ni mematikan enjin dan terus pergi ke arah boot kereta untuk mengambil keluar barang-barang dia dan juga barang Intan untuk dibawa naik ke rumah. Intan ni pula dia keluar je kereta, dia dah tak berani pandang kiri kanan dah pada masa tersebut. Okey, dia keluar kereta dan apabila Roy berjalan menuju ke tangga rumah, si Intan ni pegang kain ataupun pegang tepi baju si Roy ni, ikut si Roy daripada belakang. Sampai pintu rumah, Roy macam biasalah bagi salam. Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Tapi belum sempat sesiapa buka pintu rumah, tiba-tiba si Intan ni tanya soalan yang agak mendebarkan hati Roy. Si Intan ni tanya, B cakap kampung B, nama kampung B ni KSK kan? Ni tempat apa B? Ni ke kampung B kan? So apabila soalan tu ditujukan kepada Roy pada masa tersebut, dalam hati dia, ya Allah, tolonglah, aku tak nak jawab soalan ni kalau boleh. Tolonglah mak, buka pintu cepat mak. Mak ke kakak ke tak kisahlah. So alhamdulillah, belum sempat Intan nak tanya untuk kali yang kedua, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Terbuka pintu rumah tu dan kelihatan di depan pintu rumah kakak si Roy ni tadi, yang dalam keadaan excited, happy, meluru terus ke arah, bukan si Roy, tetapi meluru terus ke arah si Intan ni tadi. Sebab macam aku cakap, kakak si Roy ni memang rapat betul dengan si Intan ni. Kakak si Roy ni menyambutlah si Intan ni. Intan, ya Allah Intan, lamanya tak jumpa. Alhamdulillah, akhirnya Intan datang enggak kan? Sudi juga datang kampung kita orang. So si Intan ni pun mestilah sudi kak kan, nak jumpa mak kan. Tapi si Intan ni sempat bergurau dengan kakak si Roy ni. Si Intan ni tanya kakak dia, "Kak, kenapa kakak excited jumpa Intan pula? Patutnya akak excited lah jumpa adik akak si Roy ni." Tapi akak kan, adik-beradik kan. So akak dia pun cakap, nak rindu adik, nak rindu Roy buat apa? Menghabis yang beras ke, menyusahkan orang ke kan. Tak ada masa nak rindu dia, apa semualah macam itulah. Biasalah adik-beradik kan. Dia apabila dah bergurau macam tu kan, diorang dah bergelak-gelak, si Intan ni dah bergelak sebab kakak dia cakap macam tu apa semua. Tiba-tiba nampak lagi satu kelibat berdiri di belakang kakak si Roy ni tadi. Kakak si Roy ni nama dia Liza. Okey, senang, Liza. Siapa yang berdiri di belakang kakak si Roy? Liza ni tak lain tak bukan Pontianak. Bukan. Bukan. Mak dia. Cepat sangat punchline tu. Bukan. Cepat sangat kan. Takut awak. Mak si Roy ni. Mak si Roy ni berdiri, dia dah mula pergi ke arah pintu dan berdiri betul-betul di belakang kakak si Roy ni tadi. Sambil kedua belah tangan dia ke belakang. Macam pengawas tu. Ke belakang kan. So bila Roy nampak kelibat mak dia, perasaan rindu, sayang, nak salam tangan mak tu dah mula. Dan Roy tak buang masa, terus meluru dan salam, cium tangan mak dia, termasuk juga Intan. So mak dia pun tegurlah si Roy ni,
Mak dia cakap, Alhamdulillah Roy, anak mak, akhirnya kau bawa juga menantu mak balik kan. Ui, kalau tak adanya lah. Kalau mak tak suruh, tak ada kau nak bawa si Intan ni balik kan. So Roy ni dia mengiyakan lah. Dia berat hati tapi dia cakap kat mak dia, yelah mak, yelah dah orang tu nak sangat, si Intan ni nak sangat datang, orang bawa lah kan. Dia rasa, aku boleh cakap Roy ni happy, tapi dia lebih risaukan si Intan ni sebenarnya. Kerisauannya tu boleh tahan Boleh tahan. Roy ni. So kita boleh bayangkan yang Roy ni teramat ambil berat lah pasal si Intan ni. Okay. Apabila macam tu, mak si Roy ni tiba-tiba marah si Roy ni. Tapi engkau ni, aku dah pesan dah kan, sebelum balik kan mak suruh call dulu. Kenapa kau tak call mak? So Roy ni jawab kat mak dia, tak ada mak, tadi orang baru balik kerja, terus ambil Intan. Lepas tu orang kan bawa kereta, mana nak sempat mak nak call mak. Tapi mak dia balas lagi. Ini keluarga tak nak galah punya mat. Mak dia balas lagi sambil menjeling ke arah si Intan. Dan mak dia kasih signal, tu Intan tu, tak boleh kau suruh dia call mak. Roy terdiam. Roy tak tahu nak jawab apa kat mak dia. Tetapi Roy diselamatkan oleh kakak dia, si Liza ni tadi. Kakak dia yang backup si Intan ni. Tiba-tiba kakak si Roy ni mencelah dan terus menjawab soalan mak dia. Alamak ni, kesianlah sikit kat Intan ni, dia first time datang sini. Abang mana ingat tu, adik mana ingat nak bagi tahu akak Intan ni nak suruh call mak. Dah lah mak, kita masuk lah, diorang sure penat ni. Tetapi sebagai seorang mak, macam biasalah, bila kau masuk, memang first, rindu tak rindu kau kena pokpek tu. Dan bebelan pertama yang Roy dengan Intan dapat, tak ada nak rehat-rehat. Pergi ambil uduk, dah nak habis dah ni maghrib. Pergi ambil uduk, solat dulu. Intan, kau boleh guna bilik mak, solat kat dalam bilik mak. Lepas tu mak siapkan makanan, lepas tu kita boleh duduk makan. Kita boleh duduk makan malam sama-sama. Sambil tu mak naklah tanya Intan ni apa semua, tentang keluarga apa semua. Tanpa lengah masa, si Intan dan Roy ni pun ambil uduk. Sambil tu mak si Roy ni siapkan makanan bersama kakak si Roy, Liza ni, prepare makanan apa semua untuk makan bersama pada malam tu. Selesai sahaja si Intan dengan Roy ni menunaikan solat maghrib, makanan telah pun terhidang di atas meja dekat ruang makan. Jadi diorang pun duduk berempat menjamah makanan yang telah disediakan oleh mak si Roy ni tadi. Salah satu makanan biasalah makanan kampung. Ya, sedap ut. Makanan kampung biasalah, sedap lah kan. Lagi pula anak lama tak balik, bawa pula menantu kan. So adalah beberapa jenis makanan seperti ikan goreng, pajeri nanas, sambal belacan, ulam, sop daging, kari kepala ikan, kurma ayam, ayam masak kicap, tahu sumbat. 1 hour later. Dan pelbagai lagi juadah. Macam kenduri Macam kenduri. Aku pun pelik mak dia. betul. Dahsyat. Seorang mak excited betul kan. Apabila dah ada makanan, begitu jugalah kemeriahan daripada segi air yang dihidangkan. So apabila lama dah tak balik kampung, mak dia sedialah kan air sirap, air bandung, Milo Ice, orange juice, apple juice, belimbing, jeruk asam boy punya buah kan, sirap limau. 1 long angry line later. Dan pelbagai lagi jenis minuman. Macam berniaga lah. Macam berniaga man. So meriah lah. Sebenarnya aku nak menggambarkan betapa meriah seorang mak nak menyambut tetamu yang pertama. Contohnya macam tu lah. Jadi sedang makan-makan macam tu, hati Roy yang risau ni tadi telah bertukar kepada lebih tenang apabila dia tengok keadaan Intan ni cukup selesa, beramah mesra bersama mak dia dan juga kakak dia si Liza ni. Berborak. Tetapi dalam kemeriahan di meja makan tu tadi, segalanya berubah. Lagi sekali keadaan yang meriah menjadi senyap buat seketika apabila Intan mula menanyakan soalan yang dia tanya kepada Roy di pintu tadi. Nama kampung tu. Yes. So si Intan ni tanya mak dia, "Mak, apa maksud KSK mak? Kenapa kampung ni nama kampung KSK mak?" Sambil si Intan ni memandang ke arah mak dia, tapi mak dia tundukkan muka. Mak si Roy ni tak menjawab. So si Intan ni alih pandangan ke arah Roy. Sama juga, Roy terdiam. Nasi yang dah digumpal nak suap ke dalam mulut terhenti. Dan apabila tak dapat jawapan daripada mak dan Roy sendiri, si Intan ni memalingkan muka ke arah kakak si Roy. Tapi kakak si Roy sama juga macam mak dia, hanya diam membisu, tak menjawab soalan yang ditujukan tu. Sampailah kali kedua si Intan ni menanyakan soalan yang sama kepada mak si Roy ni. "Mak, maaflah kalau soalan Intan ni ada mengguris hati mak ke apa.
Tetapi sebenarnya daripada tadi Intan nak tahu kenapa kampung ni nama kampung KSK, mak. So apabila dengar macam tu, seorang mak apabila dengar kan rayuan si Intan ni, menantu dia ni, dia tak sampai hati lah. So dalam berat hati tu tiba-tiba mak dia menjawab, Intan, macam ni, sebenarnya nama kampung ni yang si Roy ni panggil kampung KSK sebabkan nak nampak moden. Biasalah orang bandar kan, nak short form orang cakap. Sebab itulah dia panggil KSK. Oh, Intan pun menganggukkan kepala. Lepas tu mak dia sambung lagi, sebenarnya Intan betul ke nak tahu apa maksud KSK tu? Intan tak menjawab ya, tetapi hanya menganggukkan kepala dia sambil tersenyum. Dan mak dia pun bagi tahu. Dan apabila mak dia bagi tahu, hati Roy yang tenang tadi dah berdebar balik. Mak si Roy ni cakap kat Intan, sebenarnya nama kampung ni orang panggil KSK, tapi nama sebenarnya Kampung Seribu Kubur. So apabila mak dia cakap nama sebenar kampung ni Kampung Seribu Kubur, terus berlega-lega umpama flashback balik di dalam benak fikiran si Intan ni, patutlah batu-batu putih yang aku nampak dekat sepanjang jalan menuju ke rumah keluarga si Roy ni dan di sekeliling kawasan kampung ni sebenarnya adalah batu nisan. Apa yang uniknya, batu nisan ataupun kubur, kebiasaannya dia ada area, betul tak? Ya, Dia ada pagar yang memagari kubur-kubur daripada terkeluar ataupun bersepah-sepah. Tetapi di kampung si Roy ni, yang pelik ataupun misterinya, di kawasan pekarangan rumah si Roy ni pun terdapat 4 ke 5 batu nisan yang tidak tahu siapa punya. Yang aku boleh cakap batu nisan lama, yang ada separuhnya batu nisan tu dah condong sedikit, ada batu nisan tu yang dah separuh tenggelam. Dia punya tulisan-tulisan tu tak ada. Tulisan pun dah mula pudar. So kita boleh tahu ini kubur yang dah lama. Yang kita pun tak tahu siapa pemilik kubur tu. Tapi bukan dekat rumah si Roy ni saja. Ini menjadi kebiasaan di mana-mana ada batu nisan. Di sekeliling kampung tu memang ada. Jadi apabila si Intan ni dia teringat balik, dia terus terdiam. Dalam hati dia, aku dah salah cakap. Dia mula daripada excited nak tahu, mula timbul perasaan menyesal. Better aku tak payah tahu. Jadi Intan pun apabila mak dia cakap macam tu, Intan kembali senyap dan tak ada menanyakan apa-apa soalan berkenaan kampung tu lagi. Daripada nak mengelakkan Intan daripada tanya lebih banyak, tiba-tiba kakak si Roy, Liza ni, tiba-tiba mencelah. Sewaktu tengah makan tu, dah lah, tak payahlah tahu pasal kampung ni, bukan excited pun tak best lah. Ni nak tanya, keluarga Intan macam mana dengan Roy? Dia ubah topik tu, jadi keadaan kembali seperti biasa balik. So diorang habis makan apa semua. Selepas habis makan, biasalah kalau orang kampung semua kan, lepas habis makan, mak si Roy ni hidangkan buah-buahan, macam tembikai potong, apple macam tu lah. Okey, untuk dengan teh panas, untuk minum, kasih perut kau tu slow down dulu kan sebelum masuk tidur apa semua. Okey, diorang masih lagi duduk dekat ruang tamu, makanan telah pun dibawa ke dapur apa semua, dah kemas, tinggallah buah-buahan dengan teh panas macam tu. So diorang berborak. Jadi mak si Roy ni, time tu dah menunjuk pukul 11 malam. Jadi bila orang tua dia nak tidur awal kan. So dia kata, korang ni Intan kalau nak borak lah. Korang tu lah, mak dah penat. Cumanya sebelum mak masuk tidur ni, mak nak bagi tahu Intan satu perkara. Maybe Roy lupa nak bagi tahu. Jadi apabila mak dia cakap macam tu, si Roy ni pandang ke arah mak dia. Dalam hati dia, biar betul. Ada lagi benda. Biar betul. Tolonglah, adakah benda yang mak dia pernah pesan dekat dia akan disampaikan kepada Intan? Dan ya, mak dia cakap kat Intan, apabila Intan dah menganggukkan kepala, Intan dah tanya mak dia, apa benda mak? Mak dia cakap, ni, kampung ni sebenarnya adalah syarat yang kau kena ikut. Kau tak boleh langgar. Intan terkejut. Tetapi pada masa yang sama, hati dia macam nak tahu, apa benda mak syarat tu? Roy tak ada pula bagi tahu Intan apa-apa. Mak dia pun terus bagi tahu si Intan ni tadi, apabila Intan dah macam nak tahu sangat, mak dia cakap syarat dia tak adalah syarat apa sangat sebenarnya. Tetapi biasalah orang kampung semua kan, ini dah menjadi tradisi lah. Mak dia cakap, kalau menjelang pukul 3 pagi, kalau boleh, biarlah kita
dah ada duduk di dalam rumah. Jangan sesekali keluar daripada rumah ni selepas pukul 3 pagi. Okey? Sambil tu mak dia turut memandang ke arah Roy dan juga kakak si Roy, Liza ni tadi. Dan kedua adik-beradik ni mengangguk tanda faham. Tetapi si Intan ni masih menjadi tanda tanya dalam fikiran dia. Tapi sebab dia nak menghormati, itulah apa yang telah diletakkan syarat terhadap mak si Roy ni tadi. Intan hanya mengangguk tanda bersetuju. So mak si Roy ni pun berlalu pergi masuk ke dalam bilik untuk berehat terlebih dahulu. Jadi diorang pun sambung berborak sampailah dah pukul 1 pagi. Jadi apabila dah pukul 1 pagi, semua dah keletihan. Si Intan ni tadi telah diajak oleh kakak si Roy, Liza ni, untuk tidur bersama-sama di dalam bilik Liza. So Liza cakap dekat Intan ni, malam ni tak payahlah tidur bilik tetamu, malam ni tidur dengan akak nak. Kita bolehlah gosip-gosip sikit, akak nak agak tahu kan. Intan ni excited lah. Boleh lah. Sambil tu Roy memandang ke arah si Intan dan cakap, jagalah diri. Tetapi Intan macam pelik. Kenapa Roy cakap macam tu dekat dia kan? Dan keadaan si Roy waktu dia cakap perkataan tu agak risau, berdebar dan bermain dalam fikiran dia yang adakah malam ni akan berlalu dengan selamat, dengan biasa? Adakah keadaan malam ni tidak akan menambahkan kerisauan dalam hati dia? Jadi Roy ditenangkan oleh kakak dia si Liza ni, sebab Liza cakap, kau tak payah risaulah dik, dia tidur dengan akak, pandailah akak jaga kau ni, dah pergi tidur. So Roy ni pun masuklah menuju ke bilik dia. Intan dengan Liza menuju ke bilik kakak si Roy ni untuk tidur. Jadi pada malam tu Roy ni dia macam tenang tak tenang, sibuk memikirkan apa yang akan berlaku malam ni. Mesti semua geng puaka termasuklah kau juga tertanya-tanya, apa yang Roy ni risau sangat ni kan? Apa yang kau risau sangat? Wanat, penat lah kau ni. Hidup kau memang risau je ke 24 jam kan? Apa yang bermain dalam fikiran Roy pada malam tu adalah, adakah Intan akan terdengar bunyi yang diorang sekeluarga biasa dengar, terutamanya selepas pukul 3 pagi. Itulah yang bermain dalam fikiran si Roy ni tadi. Adakah Intan, kekasih aku, akan dengar bunyi tu yang selalu kita orang dengar, yang selalu menakutkan kita orang selepas pukul 3 pagi. Fikir punya fikir. Tetapi Roy ni umpama memujuk hati dia sendiri. Dia cakap dalam hati dia, tak apalah, InsyaAllah kakak aku akan jaga si Intan ni. Pandailah kakak aku kan, mestilah kakak aku tahulah apa nak buat. Dan selepas hati dia dah tenang tu, dia dah, bila dah tenang, dah tak risau, mata dah berat lah. Dah mula ngantuk lah. Ngantuk kan. Apabila dah macam tu, si Roy ni tertidur. Dia pun sedar tak sedar dia dah tertidur. Tetapi sepanjang dia tidur tu, tiba-tiba dalam keadaan separa sedar, benda ni pun aku tumbuk kau sekejap lagi. Jadi Roy ni dalam keadaan mamai sedar tak sedar, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu bunyi datang. Apa benda masalah kau nak Jadi dalam keadaan mamai sedar tak sedar tu, Roy ni tidur daripada malam tu, pagi tu dikejutkan dengan bunyi ketukan pintu. Okay. Tak beberapa kali. Tetapi Roy ni dia belum bangun lagi. So dia ingatkan dalam mimpi. Jadi apabila ketukan pintu tu dia dah dengar, diselangi dengan suara yang Roy dengar adalah, "Oi, bangun subuh." Tetapi okey, pada masa tu dia ingat, suara apa ni? Aku mimpi kot. Ada mamai lagi. Dan tak lama lepas tu dia dengar lagi sekali bunyi ketukan pintu yang sama. Tak. Cumanya kali ni suara tu menyebut nama dia. "Roy, bangun subuh." Dan pada masa tu barulah si Roy ni perlahan-lahan buka mata dia, dan betul-betul di hadapan bucu katil dia berdiri satu susuk tubuh berwarna putih, tercongok ataupun berdiri betul-betul memandang ke arah si Roy yang sedang terbaring atas katil dia. Jadi Roy pun dalam keadaan macam tu, separa nampak, dia menggosokkan mata dia beberapa kali. So rupa-rupanya susuk tubuh yang Roy ni nampak adalah bukanlah lembaga, bukanlah Pontianak ataupun Langsui, tetapi mak si Roy ni yang telah pun bertelekung. Telah menyarungkan telekung. Dan mak dia rupa-rupanya cakap dekat Roy, "Roy, bangun cepat." Dan Roy pun tengok, capai telefon bimbit dia, tengok rupa-rupanya jam dah menunjukkan pukul 6 suku pagi. So mak dia cakap, "Roy, bangun, pergi ambil wudu,
kan terlepas. Cepat ambil uduk, kita nak solat subuh. Jadi Roy pun tersentak, cepat-cepat bergegas bangun daripada katil dan keluar. Jadi apabila keluar, dekat area ruang tamu tu dia nampak kakak dia si Liza ni telah pun berdiri di atas sejadah umpama menunggu untuk si Roy ni menjadi imam untuk solat berjemaah, solat subuh berjemaah pada pagi tu. Tetapi sebaik sahaja Roy keluar daripada bilik pada masa tu, mata dia melilau. Mata dia melilau. Rupa-rupanya Roy ni sebenarnya dia tengah mencari di mana Intan. Sebab dia tak nampak pun Intan dekat area ruang tamu tu. Dia dah mula risau balik. Itu je mat kerja dia. Risau balik. Bangun dah risau balik. Kan penat. Aku cerita pun penat pasal Roy ni kan. Okey. So Roy ni kembali risau. Jadi dia cepat-cepat tanya kakak dia si Liza ni, "Kak, Intan mana?" Sambil tu mata dia memandang sekeliling. Seolah-olah mencari si Intan ni. Tetapi tidak dijawab oleh kakak si Roy ni. Kakak dia senyap sahaja. Jadi si Roy ni cepat-cepat memalingkan muka ke arah mak dia pula. Dan soalan yang sama ditujukan. Mak, mana Intan mak? Mak dia tidak menjawab soalan apa yang ditanyakan oleh si Roy ni tadi. Sebaliknya mak dia cakap, "Roy, dah lah, cepatlah, nantilah. Kau pergi ambil uduk dulu." Kan? Tapi Roy ni seolah-olah, yelah orang cakap risau kan. Dia tak nampak Intan, mana pula Intan pergi kan. Dan kenapa mak dia tak jawab? Kenapa kakak dia tak jawab? So Roy ni umpama memberontak. So dia cakap lagi, "Mak bagi tahu, mak Intan kat mana?" Dan belum sempat mak si Roy ni jawab, kakak dia si Liza ni mencelah, "Tu Intan ada kat dalam bilik. Sekarang ni kau pergilah ambil uduk. Kita kan nak solat subuh." Tapi Roy ni rasa tak sedap. Kenapa si Intan tak bersama-sama solat subuh? Tapi berbelah pagilah pada masa tu. Mungkin si Intan datang bulan. Dalam hati Roy, dia nak sedapkan hati dia. Nak ditambahkan lagi, si Roy ni nak confirmkan yang supaya hati dia tenang untuk menunaikan solat, dia buka pintu bilik kakak dia. Dan sebaik saja dia buka pintu, dia nampak si Intan ni tadi terbaring kaku di atas katil dekat dalam bilik kakak si Roy, Liza ni tadi. Terbaring kaku dalam keadaan mata yang terbuka. Si Intan ni mata dia terbuka menghadap ke atas, bermaksud menghadap ke siling rumah. Dan apabila Roy mendekati si Intan ni, Roy tengok tangan si Intan dalam keadaan menggigil umpama kesejukan. Jadi apabila macam tu, Roy ni rasa tak sedap. Roy ni rasa macam astaghfirullahalazim, mesti ada sesuatu yang dah jadi. Dari lagi pula apabila dia tengok tangan si Intan ni seolah-olah umpama darah, malu-malu nak pergi ke arah tangan. Sebab apa? Sebab tangan si Intan ni pucat. Dan bukan tangan sahaja, bahagian muka si Intan ni pun, kekasih dia ni pucat umpama mayat, putih kebiru-biruan macam tu tau. Jadi apabila keadaan macam tu, girlfriend kau ataupun si Intan ni mata terbuka, tangan menggigil, Roy ni cepat meluru keluar daripada bilik tu dan terus menanyakan mak dia, "Mak, apa ni mak? Mak bagi tahu Roy mak, apa jadi kat Intan mak?" Lepas tu mak dia cakap, "Roy, sabar Roy. Mak, tolong mak bagi tahu mak. Kenapa ni mak?" Umpama kakak dia kesian dekat mak dia ni. Apabila Roy tanya berulang-ulang kali dekat mak dia, tiba-tiba kakak dia mencelah, "Roy, macam ni lah Roy. Pagi tadi kita orang jumpa Intan ni, dia dah terbaring dekat kawasan dapur. Dan rumah si Roy ni, dapur di bahagian belakang rumah. Standard rumah-rumah kampung, dapur di bahagian belakang kan. Pagi tadi time kita orang nak bangun subuh, kita orang nampak si Intan ni dah terbaring kat dapur. Keadaan dia dah memang macam ni Roy. Lepas tu kita orang angkatlah si Intan ni bawa masuk bilik. Sebab itulah kita orang suruh kau ambil air sembahyang cepat-cepat nak solat." Dan belum sempat si Roy ni, sebab dia macam keadaan marah, kenapa kakak tak jaga si Intan ni, kenapa mak pun macam seolah-olah biarkan saja si Intan ni. Tapi belum sempat si Roy ni nak marah, mak dia terus capai tangan Roy ni. Mak dia cakap, "Nak, Roy, dengar cakap mak. Sekarang ni kau pergi ambil uduk. Kita solat subuh berjemaah. Percaya cakap mak Roy, hanya Allah saja yang boleh tolong si Intan tu Roy sekarang ni. Sekarang ni kau tolonglah dengar cakap mak. Kau pergilah ambil uduk, kita solat subuh sama-sama." Dan dalam masa tu Roy ni keadaan dia blur, keadaan dia sedar tak sedar. Dia dah tak boleh nak fikir. Dia terus pergi ke arah dapur, ke tandas, ambil uduk. Dan pagi tu pukul 6.45 pagi, diorang bertiga sama-sama solat berjemaah di ruang tamu rumah Roy. Dan Intan masih lagi dalam keadaan terbujur kaku dalam bilik
kakak dia. Jadi itulah part pertama. Belum habis lagi Mat sebenarnya. Ada lagi guys, ada lagi. Part pertama. Itu adalah part pertama kisah misteri Kampung Seribu Kubur ataupun KSK ni tadi. So bagi kau, adakah dah menjawab persoalan ataupun perlu ada sambungan ataupun part 2? Bagi aku macam kau kata ni baru part 1 kan. Pun Yes. dah banyak persoalan. So aku memang nak looking forward dah for part 2 ataupun kalau ada part 3 ke apa untuk menjawab soalan-soalan aku ni. Banyak. Faham? Especially dekat si Roy ni. Kan? Roy ni satu dengan Kenapa Roy ni begitu risau? Yes, dah berawal Dan lagi. kerisauan dia tu masih tak jawab lagi. Yes. Dalam part 1 ni masih tak jawab lagi. Dan aku rasa banyak persoalan dia. Apa yang terjadi sebenarnya dekat Intan? Yep, and then macam bila Intan terbaring tu dah berapa lama ke apa benda kan. Yes. Bila dah jumpa dia kan. Betul? Dan apakah sebab akibat yang membuatkan Intan boleh terbaring di kawasan dapur dekat dalam rumah si Roy ni. So kalau korang semua termasuklah Nas nak part 2, korang komen dekat bawah nak part 2 dan aku akan sambung kisah misteri Kampung KSK ni pada episod yang akan datang. Stay tune, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka episod kedua misteri Kampung KSK guys. Bye bye.